Sebagai pengenalan, muzium merupakan tempat untuk menyimpan, mengelola serta memaparkan pelbagai ilmu pengetahuan dan bahan sejarah. Okey, seterusnya, menurut Majlis Muzium Antarabangsa iaitu ICOM, muzium didefinisikan sebagai institusi yang memberi khidmat kepada masyarakat awam yang tidak berasaskan keuntungan. Selain itu, Muzium Kota Kuala Kedah merupakan muzium yang ditadbir di bawah Jabatan Muzium Malaysia iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Dari sudut warisan pula, Kota Kuala Kedah berperanan sebagai kota pertahanan perang, pusat perdagangan serta pusat pemerintahan pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azwaliza binti Muhammad Sangri, membuka matrik 286165. Terdapat 5 objektif dalam menjalankan kajian ini. Antaranya adalah untuk mengetahui perancangan pengurusan muzium, mengenal pasti pengurusan organisasi muzium, mengetahui kaedah pengawalan di muzium, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh muzium, dan untuk mengenal pasti langkah bagi mengatasi cabaran yang dihadapi oleh muzium. Bagi mendapatkan hasil tersebut, kami telah menggunakan kaedah kepustakaan, kaedah pemerhatian dan kaedah temu bual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saidatul Faikah binti Saiful Azami, nombor matrik 284564. Perancangan ini merujuk kepada mengenal pasti dan mencari matlamat dan tindakan yang bersesuaian di dalam sesebuah organisasi. Perkara ini boleh dilihat melalui kajian yang dibuat di Muzium Kota Kuala Kedah pada 15 November 2022, di mana misi utama muzium adalah merancang untuk menarik perhatian pelancong luar dan juga orang awam untuk mengunjungi Muzium Kota Kuala Kedah. Maka disebabkan perkara itulah terwujudnya perancangan jangka masa panjang dan juga perancangan jangka masa pendek yang telah dibuat oleh Muzium Kota Kuala Kedah. Muzium Kota Kuala Kedah ini juga secara umumnya berfungsi untuk merancang kemudahan pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan, merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan, pengembangan serta lawatan berpandu. Tidak ketinggalan juga, Muzium Kota Kuala Kedah merancang pameran sementara di Galeri Muzium Kota Kuala Kedah mengikut tema. Apa perancangan jangka masa panjang untuk Muzium Kota Kuala Kedah? Mengikut kenyataan yang disebut oleh pihak Muzium Kota Kuala Kedah, di mana mereka telah menyediakan perancangan-perancangan kerja untuk jangka masa panjang dari segi pemeliharaan dan penambahbaikan muzium tersebut. Pada awalnya pihak muzium tiada perancangan untuk penambahbaikan kawasan-kawasan muzium, namun telah disebut beberapa perancangan yang telah dibuat permohonan untuk membina bangunan kafe bagi menaik taraf menjadi dewan dan tempat-tempat pameran yang akan dilakukan pada masa akan datang. Sebelum ini pihak muzium menggunakan ruangan pejabat sebagai tempat pameran dan perkara tersebut telah menyukarkan kaki tangan yang bertugas pada waktu itu. Selain itu juga pihak muzium merancang untuk membuat laluan pejalan kaki yang akan dibuat untuk menutupi laluan berumput kepada laluan yang lebih mudah untuk dilalui dari pintu gerbang British hingga ke pintu gerbang Kecepuri. Adapun juga pihak muzium telah mempertimbangkan dari segi keselamatan dan telah mewujudkan satu perancangan untuk membina pagar yang bersesuaian dengan infrastruktur Muzium Kota Kuala Kedah tersebut. Muzium Kota Kuala Kedah mempunyai beberapa perancangan yang melibatkan jangka masa pendek. Antaranya seperti pameran sementara yang sering dilakukan oleh Muzium Kota Kuala Kedah, di mana pameran tersebut melibatkan orang awam dan juga pelajar. Sebagai contoh, pada 20 sehingga 22 Oktober 2022, Muzium Kota Kuala Kedah telah mencapai matlamat untuk melakukan pameran terbesar selama 3 hari 2 malam bagi pameran Perang Kedah Siam, di mana ia melibatkan program festival yang berskala besar. Selain itu, program-program yang telah dirancang bagi perancangan jangka pendek Muzium Kota Kuala Kedah telah melaksanakan program bicara Perang Kedah Siam yang dilakukan pada bulan Mac, di mana aktiviti tersebut melibatkan orang awam dan juga pelajar, sama ada pelajar sekolah menengah maupun pelajar universiti.
Ada juga program yang dilakukan pada bulan Mei, Jun dan juga Julai pada tahun 2022 yang dibuat selama sehari sahaja. Selain itu, bengkel-bengkel juga telah dibuat seperti bengkel bangunan, konservasi dan monumen, juga bengkel busur yang dilakukan juga pada tahun 2022. Menurut pihak Muzium Kota Kuala Kedah, pameran yang bersifat kekal seperti pameran bertulis dan pameran artifak yang berada di dalam galeri pameran Muzium Kota Kuala Kedah juga merupakan rancangan jangka pendek. Pameran luar yang bermula dari kawasan-kawasan muzium seperti tapak istana, pintu gerbang kaca puri, rumah api dan pintu gerbang British adalah salah satu bentuk rancangan jangka pendek yang tidak berubah dan tidak boleh ditukar sesuka hati. Selamat sejahtera semua, saya Wilma Madi, anak perempuan Raju, nombor matrik 286792. Hari ini saya ingin menerangkan bahagian pengurusan di Muzium Kota Kuala Kedah. 4.2 Pengurusan Organisasi Muzium Kota Kuala Kedah. 4.2.1 pula pengurusan carta organisasi di muzium tersebut. Carta organisasi yang tersusun dengan nama, peringkat dan jawatan staf. Melalui pengurusan carta organisasi, para staf boleh membahagikan serta melaksanakan segala tugasan dengan cekap serta boleh mengelakkan pertindihan kerja dalam sesebuah organisasi. Walaupun organisasi di muzium tersebut kekurangan staf, tetapi mereka juga saling bantu-membantu dalam menggagihkan segala tugasan serta melakukannya dengan baik antara satu sama lain. Pihak berkuasa sentiasa akan memantau staf serta tugasan seperti laporan-laporan yang berkaitan muzium, kehadiran, sistem dan rekod-rekod bagi memastikan staf menjalankan organisasi dengan baik tanpa ada sebarang masalah serta gangguan. 2.2 Pengurusan projek masa depan. Terdapat beberapa projek-projek yang dirancang oleh staf muzium akan diuruskan dengan sistematik bagi mencapai matlamat tersebut. Pengurusan pameran sementara pula diadakan kerap kali, iaitu terdapat aktiviti seperti Festival Kota Kuala Kedah yang berskala besar, program budi bicara melibatkan pelajar iaitu mengenai Perang Kedah Siam. Bengkel juga diuruskan dengan pelajar dan orang awam bagi menambahkan ilmu sejarah yang mendalam. Seterusnya, projek seperti ini seperti konservasi monumen akan diuruskan dengan teratur bagi mencapai matlamat organisasi. Sekiranya apa-apa projek yang tidak terima oleh pihak atasan tetapi staf dalam organisasi tersebut tetap menguruskannya dengan membuat permohonan baharu supaya kerja itu dapat dilakukan serta boleh memanfaatkan orang awam. Sebagai contohnya, kita boleh lihat bagi membaiki kawasan kafe sebagai tempat pameran supaya menyenangkan para pelajar selesa apabila melawat ke muzium tersebut. Pihak staf dalam organisasi bijak menguruskannya. 2.3 Pengurusan info yang bersistematik. Muzium Kota Kuala Kedah memperagamkan 60 koleksi artifak arkeologi, seramik dan batu bata asal kota. Setiap koleksi artifak diuruskan dengan sistematik melalui penerangan perlebelan serta menguraikan dengan terperinci. Oleh itu, pengurusan info yang teratur akan menyenangkan para pelanggan supaya dapat mempelajari dengan cara yang mudah difahami. Penerangan berkaitan latar belakang Muzium Kota Kuala Kedah diuruskan dengan baik. Setiap penerangan memperincikan tarikh, bukti dan kejadian peristiwa tersebut. Contohnya, beberapa galeri diuruskan dengan teratur iaitu zaman British, pintu gerbang British, Kota Kuala Kedah sebagai pusat perdagangan. Tambahan pula, artifak seperti meriam badak memorandum disimpan serta diuruskan dengan baik. Terdapat papan tanda yang mengandungi maklumat mengenai muzium iaitu konservasi Kota Kuala Kedah, kajian mikroorganisma perosak, hasil analisis batu bata tembok timur dan hasil analisis batu bata gerbang kaca puri. Kaedah pengawalan aktiviti Muzium Kota Kuala Kedah. Kawalan organisasi merupakan satu proses sistematik di mana pengurus mengatur aktiviti organisasi supaya konsisten dengan jangkaan yang telah ditetapkan dalam perancangan
prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem kawalan organisasi yang pertama adalah merangkumi aspek kewangan, iaitu kawalan bajet operasi. Kawalan bajet operasi dapat dilihat sewaktu muzium menjalankan aktiviti atau melakukan proses konservasi dan restorasi. Proses ini boleh dikatakan kritikal sekiranya bajet kewangan tidak dinilai dengan sebaik mungkin, sehingga boleh mengganggu sesuatu projek yang ingin dijalankan. Oleh hal yang demikian, bajet kewangan ini perlu dipantau oleh pengurus muzium untuk mengelakkan berlaku kesilapan bagi memastikan masalah yang dihadapi dapat disempurnakan dengan kadar segera. Seterusnya adalah pengawalan manusia. Pengurus akan bertindak untuk melihat keupayaan pekerja dalam mengendalikan program, seperti cara mereka berinteraksi dengan masyarakat yang berlainan umur, termasuk kanak-kanak, pelajar dan komuniti setempat. Pengawalan manusia dilihat dengan mengukur prestasi pekerja sama ada mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi atau sebaliknya. Ada sesetengah pekerja yang kurang memberikan kerjasama dalam menyiapkan tugasan akan diteliti untuk mengelakkan pencapaian objektif tersasar. Kebiasaannya, pengurus muzium akan melakukan mesyuarat dan menetapkan strategi serta matlamat yang ingin dicapai sewaktu proses perancangan. Begitu juga setelah program yang dilaksanakan tamat, mereka akan melakukan mesyuarat untuk postmortem bagi mengkaji kekurangan program yang perlu ditambah baik agar tidak berulang untuk kesekian kali. Pengawalan yang terakhir adalah merangkumi aspek sumber. Umum mengetahui bahawa di muzium terdapat pelbagai jenis barangan dan juga artifak. Kaedah perolehan koleksi di Muzium Kota Kuala Kedah adalah melalui kaedah derma, hadiah dan ekskavasi. Bahan-bahan yang diperolehi termasuk artifak atau dokumen akan dinilai sama ada ia mempunyai kualiti, tidak kira sejarah maupun harga barangan tersebut. Penilaian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian serta keberkesanan daya tarikan artifak tersebut untuk dipamerkan kepada komuniti. Sudah tentunya penilaian ini dilakukan untuk menganalisis kebolehan pihak muzium dalam proses penyelenggaraan artifak pada masa akan datang. Contohnya dari segi kewangan, tenaga pakar atau teknologi yang sesuai digunakan. Oleh itu, pengurus muzium seharusnya membuat penilaian sebelum melakukan sebarang tindakan sehingga boleh menyebabkan kerugian. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syazrin binti Nasir, nombor metrik 286989. Hari ini saya akan membentangkan cabaran yang dihadapi oleh Muzium Kota Kuala Kedah. Setiap institusi sememangnya memiliki cabaran yang tersendiri dalam mencapai objektif organisasi. Begitu juga dengan institusi yang melibatkan khazanah dan warisan negara seperti Muzium Kota Kuala Kedah. Pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak muzium dalam mencapai objektif mereka. Antaranya adalah masalah kewangan. Masalah kewangan menjadi cabaran utama dan terbesar bagi Muzium Kota Kuala Kedah. Ia yang berada di bawah Jabatan Kerajaan Negeri perlu mendapatkan dana dan wang tahunan daripada mereka. Umum mengetahui bahawa dua aspek tersebut memainkan peranan penting dalam menjayakan sesuatu program maupun projek yang ingin dilaksanakan. Seperti mana yang dilaksanakan oleh pihak Muzium Kota Kuala Kedah, iaitu membaik pula pintu gerbang British yang mengalami kerosakan pada bahagian lantai dan tangga pintu gerbang tersebut. Oleh itu, mereka perlu membuat permohonan terlebih dahulu sebelum melaksanakan projek membaik pulih tersebut. Ini membuktikan bahawa kewangan yang kritikal akan mengakibatkan khazanah dan warisan negara kian terabai. Cabaran yang kedua adalah memastikan artifak kekal utuh. Kedudukan Muzium Kota Kuala Kedah yang bersebelahan dengan laut menyebabkan mereka mengalami cabaran dalam merawat dan menjaga artifak tersebut, khususnya artifak yang berada di luar bangunan seperti meriam dan peluru. Hal ini jelas dapat dilihat apabila proses pengkaratan berlaku dengan lebih pantas apabila logam iaitu meriam bertindak balas dengan air laut ataupun air garam. Bukan itu sahaja, Muzium Kota Kuala Kedah juga mengalami kesukaran untuk menjaga dengan baik artifak yang lain seperti serpihan seramik, batu bata asal kota tersebut dan lain-lain. Oleh itu, pihak Muzium Kota Kuala Kedah berusaha sedaya upaya untuk mengatasi masalah atau cabaran bagi memastikan ia dapat dipelihara sehingga ke generasi yang seterusnya. Cabaran yang ketiga adalah melestarikan Muzium Kota Kuala Kedah.
Walaupun Muzium Kota Kuala Kedah sememangnya terkenal dengan keindahan sejarah dan pemandangan yang menarik serta menawan, hakikat sebenar adalah mereka tidak menggunakan sepenuhnya kelebihan yang mereka miliki. Hal ini jelas dapat dilihat pada pintu gerbang utama atau juga dikenali sebagai pintu gerbang kaca puri. Pintu gerbang kaca puri ini tidak lagi digunakan disebabkan oleh laluan yang perlu dilalui untuk menggunakan pintu gerbang tersebut telah rosak. Ditambah pula dengan kedudukannya yang berada di muara sungai menyebabkan ia diabaikan. Oleh itu, pihak muzium boleh melakukan proses membaik pulih pintu ini bagi menjadikannya ia satu tarikan yang baharu kepada pihak muzium itu sendiri. Sekian, terima kasih. Antara langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengekalkan warisan yang ada di Muzium Kota Kuala Kedah adalah dengan mendapatkan dana daripada pelbagai sumber. Sebagai contoh, Muzium Kota Kuala Kedah juga memohon dana daripada pihak Jabatan Warisan bagi melaksanakan program berkaitan dengan muzium. Okey, jika pihak Muzium Kota Kuala Kedah tidak dapat menghabiskan dana yang diperuntukkan, maka mereka akan dianggap sebagai satu organisasi yang gagal dalam menguruskan muzium warisan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana mereka berusaha dalam mencari kemudahan dana daripada pihak kerajaan atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengekalkan warisan negara. Okey, perkara sedemikian juga mampu menjalinkan kerjasama dengan pihak lain seperti universiti atau syarikat yang boleh membantu menyediakan sumber kewangan bagi muzium dalam melaksanakan sesuatu proses pembaikpulihan bangunan bagi mengekalkan warisan sedia ada. Selain itu, pemulihan dan penyelenggaraan bangunan warisan secara berkala juga merupakan langkah kedua dalam mengekalkan warisan Muzium Kota Kuala Kedah. Pemulihan dan penyelenggaraan adalah cara yang efektif untuk mengekalkan bangunan warisan. Pemulihan adalah proses memperbaiki atau mengembalikan suatu bangunan kepada keadaan yang sama seperti saat ia dibangunkan. Penyelenggaraan pula adalah proses memelihara atau menjaga sesuatu bangunan agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, pemulihan artifak yang ada di Muzium Kota Kuala Kedah seperti meriam merupakan salah satu inisiatif pihak muzium dalam mengekalkan warisan turun-temurun sejak zaman dahulu sehingga kini. Seterusnya, koleksi warisan harus disimpan dalam persekitaran yang terkawal yang direka khusus untuk melindunginya daripada turun naik suhu, kelembapan, cahaya, perosak dan faktor persekitaran yang lain. Jelaslah bahawa pemulihan serta penyelenggaraan terhadap bangunan warisan haruslah dilaksanakan bagi mengekalkan nilainya untuk ditonjolkan kepada generasi masa hadapan. Langkah ketiga dalam mengekalkan warisan Muzium Kota Kuala Kedah ialah dengan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat awam terhadap warisan bangunan yang wujud di Kota Kuala Kedah. Perkara ini boleh dilakukan melalui program-program penerangan, sesi ceramah atau melalui media sosial dan laman web muzium. Sebagai contoh, Muzium Kota Kuala Kedah sentiasa aktif dalam melakukan cicipan di aplikasi blog bagi memberi pendedahan yang menyeluruh tentang warisan muzium kepada pelawat. Ia boleh dilakukan dengan menyediakan maklumat yang terperinci mengenai maklumat dalam muzium serta menjalankan aktiviti interaktif yang menarik. Muzium Kota Kuala Kedah juga ada menjalankan beberapa program bual bicara berkaitan warisan Kota Kuala Kedah. Hal ini juga dapat meningkatkan kesedaran anggota masyarakat bagi mengetahui sesuatu peristiwa dengan lebih terperinci. Jelaslah bahawa dengan adanya peningkatan kesedaran masyarakat terhadap monumen atau pembangunan yang bersejarah, ia juga dapat mengekalkan warisan turun-temurun sesuatu sejarah daripada dahulu sehinggalah kini. Kesimpulannya, hasil kajian ini menerangkan tentang cara perancangan, pengurusan dan kaedah pengawalan aktiviti di Muzium Kota Kuala Kedah. Tambahan pula, walaupun beberapa cabaran dihadapi oleh Muzium Kota Kuala Kedah dari segi masalah kewangan, mengekalkan artifak kekal untuk serta melestarikan muzium, malah beberapa langkah yang efektif telah diambil olehnya bagi menangani cabaran tersebut. Bukan itu sahaja, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita juga menjaga warisan kita dengan baik supaya dapat mengekalkan kelestarian warisan negara. Ia akan mengharumkan nama negara serta dapat identiti yang baik untuk negara kita. Sekian, terima kasih.